Kita tahu bahawa dalam keadaan COVID-19 ini, kita perlu ada satu anjakan kepada diri umat, iaitu berfikir di luar daripada kotak kita, bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu perkara itu. Dalam keterbatasan yang ada ini, kita perlu untuk mencipta inovasi-inovasi bagi memastikan bahawa apa yang kita nak sampaikan itu sampai kepada kaki tangan kita. Pertamanya, kita kena melihat setiap satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti ada rahmat di sebaliknya. Itu kita kena pegang. Kita tidak boleh melihat sesuatu yang berlaku itu adalah merupakan hukuman ataupun benda yang tak baik kepada kita. Ini adalah merupakan apa yang saya selalu tekankan. Ia berlaku pada diri saya sendiri. Apabila kali ketiga saya ditukarkan ke Johor, saya, walaupun sebelum ni pengalaman bertukar tu dah menjadi lumrah bagi saya, tapi bila ditukar, dalam hati kecil saya, ini kesilapan. Dalam hati kecil saya melihat, kenapa aku ditukarkan ke Johor? Saya melihat ia macam seolah macam hukuman pada saya. Namun begitu, akhirnya tafsiran yang saya dapat itu adalah salah. Pertukaran saya yang kali ketiga ke Johor sebenarnya memberi banyak pengalaman kepada saya, terutamanya dalam aktiviti-aktiviti dan juga program-program di Singapura yang mungkin saya tak dapat kalau saya tidak pergi. Akhirnya saya menginsafi diri saya bahawa sebenarnya itu Allah telah tunjukkan bahawa inilah merupakan satu landasan kepada kita untuk berjaya. Jadi jangan kita lihat bahawa kalau sekiranya sesuatu itu berlaku kepada kita, maka kita anggap itu sebagai hukuman. Tetapi sebenarnya Allah nak menyediakan satu ruang atau satu jalan yang lebih luas kepada kita dalam mendaki kejayaan. Di situ titik tolak dia. Duk, dalam kita melaksanakan soalan Wan tadi ialah bagaimana kita memperkuatkan jati diri kita dan bagaimana kita menyediakan persekitaran kerja yang baik. Saya selalu percaya kepada kerja kuat. Saya selalu percaya kepada kerja kuat. Bila persekitaran kita, pila-pila yang dalaman ini telah pun kita perkukuhkan, maka tidak ada masalah bagi kita untuk melaksanakan pila luaran tadi. Jadi kita nak betulkan yang pila dalaman ini supaya pila luaran itu boleh kita laksanakan. Sebab di dalam kita melaksanakan kerja-kerja itu, kita dah ada semua dah. Kita dah ada bajet kita dah ada ini semua. Cuma inovasi saja yang kita perlukan. Inovasi itu akan terhasil daripada pila dalaman itu yang telah kita siram, tanam, bajai dan sebagainya supaya kuat untuk menghadapi badai yang akan datang di peringkat luaran. Ingat bahawa apa yang saya perkatakan tu sebenarnya saya nak mengajar. Mengajar untuk memberikan kepada kaki tangan kita adalah satu pengalaman baru. Kita tak boleh duduk dalam zon selesa. Anda kata kita ditinggalkan seseorang dalam hutan dengan hanya berbekalkan sebilah parang, kita tahu bahawa kita boleh hidup dengan memakan buah-buahan ataupun hasilan hutan. So these are the things yang saya kadang-kadang mengamalkan konsep I put a pressure to them in order for the staff untuk bangkit dan memperkukuhkan jati diri. Style pengurusan masing-masing adalah berbeza. Setiap ketua pengarah dia ada dia punya style masing-masing. Mungkin style saya ni agak robust sikit.
tapi yang saya nakkan adalah output itu. Ya. Okey. Untuk soalan ini saya ada satu soalan untuk Datuk. Okey, Datuk, sekarang ramai pegawai-pegawai baru yang agak kurang berpengalaman tapi menghadapi tugas-tugas yang kian mencabar. Apakah perancangan Fama dalam membangunkan keupayaan kaki tangan tersebut? Okey, terima kasih. Okay. Baik, terima kasih Rosmani soalan itu. Ia adalah merupakan satu proses yang berpanjangan untuk mendidik warga kita, jati diri mereka yang pengalaman, merupakan satu proses yang berpanjangan dan tidak boleh dilaksanakan dalam waktu yang terdekat. Kita ada berbagai-bagai program yang kita nak laksanakan walaupun dalam COVID-19. Dalam melaksanakan ini kadang-kadang saya berada dalam satu kekangan. Kalau nak diikutkan hati saya, 60% pegawai dekat ibu pejabat ni saya nak tukar pergi ke negeri supaya mereka dapat pengalaman. Tetapi tak boleh untuk dilaksanakan. Kita kena laksanakan secara berperingkat-peringkat. Saya masih ingat lagi dalam semenjak saya menjadi ketua pengarah, saya telah hantar pegawai deputi pejabat seramai lebih kurang dalam 25 orang ke negeri. Yang sekaligus boleh kosonglah sikit parking kereta tu. Tujuan dia, ada juga yang rasa tak puas hati dan sebagainya. Namun jauh di hati kecil saya adalah saya nak mendidik mereka ini to become a future leaders. You kena keluar. Kita kena berhijrah. Ya. Dan sering kali soalan yang ditanyakan kepada saya adalah duduk berjauhan dengan family dan sebagainya. Saya selalu katakan bahawa kalau mereka boleh beat saya punya rekod, I will consider. Beat rekod tu maknanya saya duduk berjauhan dengan keluarga saya bukanlah sehari. Bertahun-tahun. Di Perak saya duduk berjauhan, di Melaka saya pun duduk berjauhan, saya sambung belajar. Di Johor 2 kali saya duduk berjauhan. Di Sarawak semasa jadi PFN Sarawak saya duduk berjauhan. Ya? Tujuan dia sebenarnya adalah bagaimana kita nak membentuk jati diri mereka dan mereka menimba pengalaman di tempat-tempat yang baru. Satu lagi adalah kita menggalakkan mereka ini untuk masuk dalam 2 program. Pasukan Askar Wataniah dan juga JPAP. Yang ini kita akan buat siri yang pertama. Tahun ini kita sasarkan lebih kurang dalam 300 orang pegawai-pegawai kita akan masuk dalam Askar Wataniah dan JPAP. Dan ada hasrat-hasrat tertentu. Bagaimana nak membentuk jati diri, bagaimana nak membentuk kemahiran. Sebagai contohnya banjir baru ni. Kita ni, Fama adalah salah satu jawatan kuasa food security. Tetapi once kita nak deliver barang itu, pegawai kita ni reti berenang ke? Nanti besok boleh masuk banjir dengan lori, dengan dia orang sendiri, dengan barang-barang saja dihanyut oleh banjir. Kit-kit banjir sekali. Kit-kit banjir pun habis. Kita nakkan supaya mereka ada ilmu-ilmu CPR ke dan sebagainya. Ia bukan mendera. Ya? Untuk tujuan kecemasan tapi untuk membantu negara dalam melaksanakan perkara ini. Jadi program itu program macam kita kata kursus dan sebagainya. Penekanan saya pada tahun ini adalah bagaimana kursus yang kita laksanakan berkursus bertujuan untuk peningkatan kemahiran kaki tangan. Ya. Team building dan sebagainya kita put dulu, tapi saya nak meningkatkan kemahiran kaki tangan supaya mereka boleh untuk melaksanakan perkara ini.